pisahkan kedua. Sebab itu syarat bagi anak dara untuk dikahwinkan mesti persetujuan dia. Tidak boleh si ayah ataupun si atuk untuk memaksa. Berdasarkan hadis ini, Nabi arahkan pisah. Nabi arahkan pisah. Amalan itu bertentangan dengan sunnah. Ya, saya tahu ada pandangan dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu kata imam mazhab Syafi'i juga, kalau Imam Syafi'i tengok keadaan tersebut, mungkin pada zaman Imam Syafi'i keadaannya berbeza. Tetapi pada zaman ini, untuk paksa satu perempuan yang ada education untuk dia kahwin dengan sesiapa sahaja yang dia tidak mahu, perkara tersebut dihalang dan juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya buka sekali, tuan-tuan, ada soalan. Ustaz, tadi yang mukadimah tadi Ustaz mention tentang kita nama Abdullah tetap boleh bagi Allah dan Abdul Rahman tetap boleh bagi Rahman. Mana kita panggil penuh Abdul Rahman. Abdul Rahman. Macam mana kita panggil kawan kita? Tak sedap Pak Long. Tak sedap, tapi kadang-kadang nama itu sedap di doa. Abdul Rahman tu hamba Tuhan ni, hamba Ar-Rahman. Abdullah, hamba Allah. Ia bukan sampai larangan ini. Sebab kita kadang-kadang jadi suka panggil yang pendek. Betul. Sebab dia menjadi satu tabiat. Sebab tu kita biasakan yang betul. Allah kata macam ni, dah lama saya panggil kawan saya ni, dosa. Isunya kadang-kadang bila kita dapat sesuatu, kita suka katakan, jangan kata benda ni haram. Kita lebih suka paksa ustaz ataupun orang yang mengajar untuk tidak katakan benda tu haram, instead of kita yang ubah benda tersebut. Okay? Haram tersebut bukanlah sama macam kita haram berzina, tak, tetapi adanya larangan Nabi. Okay? Jangan kita panggil kawan kita, ya Abdullah dan Abdul Rahman. Abdullah dan Abdul Rahman. Okay? Soalan ni? Itu jawab. Saya nak tanya Ustaz, pasal Ustaz sebut tadi tentang baca Quran ke air tu, sedangkan 4 mazhab mengharuskan benda tadi. Jadi kalau Ustaz kata tak boleh, saya confuse kat situ Ustaz. Okay. Kena melihat kepada konteks yang saya katakan. Tidak ada larangan daripada bahkan Nabi SAW membaca pada air. Tetapi apakah penggunaan bacaan air pada air? Nabi, para sahabah dan a'immat salaf menggunakan untuk orang kerasukan. Okay? Untuk orang yang padanya gangguan sihir, syaitan dan sebagainya. Itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Dan saya memfokuskan untuk contoh satu orang ini tak salat, kita bacakan air supaya dia ni bergantung pada benda tersebut, ia tidak pernah dilakukan oleh para a'immat salaf. Dan 4 mazhab tersebut pun rujuk pada kitab-kitab utama mereka. Mereka tak katakan seperti penggunaan untuk satu orang dapat hidayah, okay? Untuk dapat keadaan kita bacakan begitu. Kita memohon pada Allah, kita berusaha dengan dakwah. Tetapi penyalahgunaan ini yang saya kata, penyalahgunaan. Sebagai contoh, anak kita nak pergi belajar, nak pergi periksa, kemudian sedangkan dulu kita tak letakkan satu jadual yang ketat supaya dia belajar. Dah dekat seminggu nak periksa, baru kita mana ustaz kita nak minta jampi sikit. Kita pergi kat ustaz, suruh buat air, suruh, bahkan sekarang lagi hebat, dia ambil pen dia apa semua, suruh ustaz jampi sekali pen dia. Ini tak disebut oleh agama. Agama tolak benarnya. Pergi exam, katakan UPSA dapatlah 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Kita tanya ni, Pak Haji, ni dapat semua dah, 1A, 1B, 1C, 1D. Anak orang bukan Islam jiran kita ni straight A. Kata alhamdulillah kita pergi apa, tapi tu Haji pergi minta jampi, alhamdulillah buat jampi ada A, kalau tak langsung tak ada A. Tengok dia minta. Para ulama menghafal hadis, menghafal Quran. Tuan-tuan tahu Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana nak jadi saleh. Bukan mak dia pegang baca Quran saja pada dia mengajar, tak. Imam Ahmad bin Hanbal dalam manaqib dia, setiap suib, kebanyakan para a'imah lahir daripada tangan ibu-ibu tunggal. Kebanyakan mereka, Imam Syafi'i ibu tunggal, makna Imam Ahmad ibu tunggal. Apa Imam Ahmad jadi? Setiap pagi subuh, kalau katakan Imam Ahmad bin Hanbal tak bangkit, mak dia bangkitkan dia, wudukan dia, angkat
di bahunya bawa pergi masjid, dan dia tak pernah salat subuh berjamaah. Bagaimana kesungguhan? Yang saya kritik adalah pergantungan itu saja, yang itulah yang berlaku pada masyarakat kita. Yang akhirnya dia suka macam mana? Siapakah karya terbaik Malaysia? 30A, 20A. Surah. Masyarakat bangsa lain, agama lain, yang straight A berlambang. Kita suka satu orang yang hebat saja, berbanding yang pergi itu dengan jumlah yang besar. Lihatlah kepada mereka, minum dia apa? Air kosong. Kita betul, kalau tak minum air bergas dalam sehari dia pening. Sebab itu pergantungan kita tuan-tuan adalah dengan kesungguhan yang dibenarkan tadi pada tempat-tempat tertentu saja. Saya pun mungkin tidak apa jelas, saya tak sebut juga. Ada tempat yang tertentu bahkan disebutkan Nabi Ruqyah, adanya air digunakan, tak ada masalah. Tetapi untuk satu orang tak masuk Islam, satu orang yang ni, ia tidak pernah disebut di dalam mana-mana kitab secara apa yang kita lakukan pada hari ini. Masalahnya kita ada dalam kitab ada, tapi di-innovate benda lain. Di-innovate benda lain. Sehingga kan dia boleh buat apa? Air daripada Quran itu ditinggal kat dalam ni, dimakan anak-anak. Anak-anak itu diambil di macam mana, dijadikan air daripada air anak-anak yang makan Quran. Kita tak boleh nak proses tu namanya. Jual ayam sekilo berapa? Naik dari sekilo lagi mahal. Sebab apa? Ayam tersebut dalam rebannya didengarkan ayat Quran. Allah Azza. Tak pernah ajar benda ni. Kan itu manipulasi terhadap agama. Quran itu pada kita, bukan pada ayam. Yang anak-anak yang tadi, kalau katakan logik dan logik akal, anak-anak makan Quran dan kemudian diletakkan jadi air kita minum. Instead of kita minum air daripada anak-anak, makan anak-anak dan juga Quran itu sekali. Kan lebih afdal. Betul tak? Dia pergi perah daripada itu sini. Allah, agama ini jadi bodoh kalau kita melihat kepada kelompok yang ingin menjadikan agama sumber cari makan. Kita jauh. Ada, kalau katakan kita rasa ada gangguan sedikit, kita baca ayat kursi disebutkan, ya sunnah. Kita baca dalam doa-doa ruqyah di dalam hadis yang sahih ada. Tetapi untuk pergi jauh daripada itu, kita perlu stop. Sebab itu al-aslu fil ibadah at-tahrim, asal kepada ibadah-ibadah ni, adalah dilarang, melainkan adanya nas yang membenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله يجعلنا ويجعلكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله يجعلنا من المتبعين بالكتاب والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.